Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom hari ini kita terangkan, kita sembang pasal proposal paper. Apa perlu proposal paper ini dilakukan? Kenapa proposal paper ini perlu ada apabila sesebuah syarikat ataupun sesebuah organisasi mencadangkan satu ataupun dua projek untuk dilaksanakan, untuk mendapat dana ataupun untuk mendapat apa-apa bantuan daripada pihak yang berwajib, yang berkuasa. Pertama, latar belakang. Terangkan dengan jelas latar belakang projek, mengapa projek ini penting, apakah masalah ataupun peluang yang cuba diselesaikan oleh projek ini. Menyediakan maklumat yang relevan dan fakta sokongan tentang keperluan projek ini. Kedua, projek objektif. Tetapkan matlamat dan hasil yang ingin dicapai oleh projek. Pastikan projek objektif ini dicadangkan adalah boleh diukur dan khusus supaya kejayaan projek ini dapat dinilai dengan jelas. Ketiga, skop projek. Tentukan sempadan dan juga skop projek secara terperinci. Terangkan apa projek, apa yang projek akan lakukan dan apa yang tidak akan dilakukan. Ia membantu dalam mengelak kekaburan dan juga memastikan pemahaman yang jelas tentang projek ini. Keempat, kaedah dan pendekatan. Terangkan kaedah dan pendekatan yang akan digunakan dalam melaksanakan projek. Bagaimana projek ini dilakukan? Apakah terdapat metodologi khusus untuk digunakan? Kelima, belanjawan dan sumber. Bentang anggaran belanjawan yang diperlukan untuk projek termasuk kos, sumber manusia, peralatan, bahan, sumber-sumber lain. Berikan maklumat tentang bagaimana dana akan digunakan dan apakah faedah yang akan diperolehi daripada pelaburan. Keenam, masa pelaksanaan. Menyediakan garis masa yang jelas tentang fasa dalam tempoh pelaksanaan projek. Sertakan tarikh mula dan tamat serta tarikh akhir untuk mencapai matlamat projek. Ketujuh, pasukan projek. Terangkan siapakah yang akan terlibat dalam projek ini dan peranan serta tanggungjawab setiap ahli pasukan. Ke-8, faedah dan kesan. Huraikan faedah yang dijangkakan daripada projek ini dan kesan untuk pengguna secara sasaran ataupun komuniti yang lebih luas. Kemampuan. Kesembilan, kemampanan. Terangkan rancangan penerusan projek selepas tempoh pembiayaan ataupun pelaksanaan tamat. Bagaimana projek ini akan diteruskan atau di, atau diteruskan dalam jangka masa yang panjang. 10. Projek dan pengukuran kejayaan. Wujudkan kriteria dan kaedah penilaian untuk mengukur kejayaan projek. Bagaimana? Adakah anda menilai sama ada projek ini berjaya ataupun tidak? Ke-11, rujuk sertakan senarai rujukan ataupun sumber maklumat yang menyokong cadangan projek. Pastikan cadangan projek, proposal paper, ditulis dengan jelas, sistematik, menarik dan meyakinkan pihak berkuasa ataupun pihak dana ataupun pihak penaja ataupun yang ingin membantu memberi sumbangan untuk menyokong dan membiayai projek yang dicadangkan. Setiap cadangan mestilah disesuaikan dengan keperluan dan juga khusus setiap pihak yang dimaksudkan. Jadi, penting tak proposal paper? Kalau penting, anda semak elemen-elemen ke-11 ini. Kerana ia memberi manfaat yang sangat berguna kepada newbie yang baru menjejak kaki dalam dunia bisnes yang mana mereka memerlukan satu dana ataupun bantuan tetapi mereka wajib memahami cara bagaimana merealisasikan matlamat dan impian mereka dengan mengubah ataupun mencipta satu proposal paper, cadangan projek yang mereka perlu bentangkan untuk pastikan mereka punya projek
akan berjaya dan terus berjaya. Satu lagi guys, jangan lupa follow video ini jika ia memberi manfaat dan pastikan follow saya untuk mendapat informasi tentang marketing digital, tentang marketing principle dan juga dunia bisnes yang lebih mendalam, serta pastikan anda tidak pernah putus asa. Satu lagi guys, Assalamualaikum.